يا جماله يا جماله، يا جماله يا جماله، ريتني أتملى بجماله. طه الهادي وبخصاله، شوفوا بمنامي يا غرامي، شوفوا بمنامي يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله. ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، الشعر الأسود مثل الليل التاجي يا جماله، والوجه منور كالبدر الوهاجي يا جماله، والخد مورد بيزيد ابتهاجي، مرفوع القامي يا محلى اعتداله يا جماله. ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، يا جماله. ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، طه أكحل وعيونه سود وحلوة يا جماله، وأسنانه بيضا مثل البدر بتضوي يا جماله، جسمه متماسك ثابت عنده قوة يا جماله، كفه واسع بالعطايا وإفضاله يا جماله. ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، ريتني أتملى بجماله يا جماله، طه الهادي وبخصاله، شوفوا بمنامي يا غرامي، شوفوا بمنامي يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله. ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، صدره واسع ما بين المنكبين يا جماله، وعنقه صافي مثل الفضة اللوجين يا جماله، وسوي الصدر والبطن يا عيني يا جماله، يلي شافوا بمنامه يا نياله يا نياله. ريتني أتملى بجماله يا جماله، طه الهادي وبخصاله، يا جماله. ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، هادينا سهل ولين منه شافي، والكل بيوصل له وجوده مش خافي. يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، يا جماله. ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، سهل ولين منه شافي، يا جماله، والكل بيوصل لوجوده مش خافي. يا جماله، هو كامل ومكمل بالأوصاف يا جماله، وأخلاقه حلوة ويا محلى أحواله يا جماله. ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita masih lagi dapat bersama-sama berkumpul untuk majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan, sekarang ini bersama dengan saya Ustaz Hadi dari Easy Ngaji, dan insya-Allah untuk hari ini kita akan meneruskan perbincangan untuk ayat-ayat Al-Quran, dan hari ini kita akan meneruskan sambungan daripada surah Al-Baqarah, iaitu pada ayat 203 insya-Allah. Jadi saya harapkan tuan-puan berada dalam keadaan yang bersedia, okey, dan sama-sama kita bersyukur kerana masih lagi diberikan nikmat kehidupan, kesihatan sehingga pagi ini. Alhamdulillah, okey. Syukur segala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita pada setiap harilah, termasuklah hari ini. Baik. Dan hari ini hari Jumaat, hari yang penuh dengan barakah, penuh dengan keberkatan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini serta-merta kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, ya. Sahabat-sahabat yang memberi salam, waalaikumsalam, saya jawab, ya. Dan jangan lupa untuk bantu saya share dahulu kita punya live pada pagi ini. Okey, kita sebarkan ilmu Allah ini, tuan-tuan dan puan. Kita sebarkan. Okey. Kita jemput lagi sahabat-sahabat kita yang berada di luar itu untuk bersama dengan kita pada pagi ini, insya-Allah. Okey. Baik, jadi hari ini adalah kelas ataupun sharing yang terakhir untuk minggu ini. Dan insya-Allah kita harapkan agar kita masih lagi dapat istiqamah bersama pada minggu hadapan, mula hari Isnin nanti kan, insya-Allah. Tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat yang menyertai seminar makhraj huruf yang akan berlangsung pada esok hari. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada semua. Wallahu alam, bagaimana perasaan tuan-puan saya pun tak pasti. Cuma mungkin ada yang dah tak sabar dan sebagainya kan. Dan ada sebahagiannya yang saya maklum bahawa modul samalah buku juga kan. Modul seminar tu tak sampai lagi. Jadi kami mohon maaf. Kami dah cuba post awal tapi kadang-kadang adalah masalah teknikal daripada beberapa pihak. So kami mohon maaf untuk itu, ya. Dan insya-Allah semua sahabat-sahabat yang bersama dengan saya esok, saya harapkan tuan-puan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan untuk bersama pada seminar esok hari. Dan doakan kami agar lancar dari sudut internetnya. Kita harap tidak ada gangguan teknikal lah. Kan benda-benda yang di luar jangkaan ni kita bimbang. Contoh internet lah selalunya sebab online kan. Jadi doakan yang terbaik, mudah-mudahan semuanya lancar insya-Allah. Alright. Dan saya juga dimaklumkan pada petang ni akan ada prasesi kepada sahabat-sahabat yang menyertai seminar esok. Petang ni jam 3 insya-Allah. Wallahualam, saya pun tak pasti jadi ataupun tidak. Nanti apa-apa akan diupdate semula lah. Okey. Nantikan info daripada kami insya-Allah. Betul Ustaz, tak sabar. Tak sabar ya. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, kita nantikan untuk seminar esok. Dan sahabat-sahabat yang sedang menonton ni mungkin ada yang tidak berkesempatan untuk bersama dalam seminar ini. InsyaAllah nanti next time kita boleh cuba untuk join bersama, ya. Ataupun tuan-puan mungkin nak dapatkan feedback daripada sahabat-sahabat yang dah join, silakan, ya. Cuma disebabkan dia berkesinambungan tuan-puan. Sebab selepas sahaja daripada seminar makhraj huruf ini, kita akan ada seminar sifat huruf. Jadi memang sebelum ni saya ada bagi tahu bahawa kepada mereka yang memang nak join ataupun memang nak mendalami sifat dan makhraj huruf ni, maka perlu ikut kedua-duanya lah. Sebab penerangan saya ni akan seiring daripada apa yang kita lalui pada peringkat awal ni, iaitu seminar makhraj huruf. Nanti bila kita masuk
untuk seminar sifat huruf, dia tak lari jauh pun tuan-puan. Saya akan relatekan dengan apa yang kita dah lalui pada seminar makhraj huruf. Sebab benda tu dia tak boleh dipisahkan. Sebab tu saya memang harap untuk sahabat-sahabat semua bersamalah untuk kedua-dua seminar ini. Dan kenapa kami tak gabungkan sekali, kerana kita nak tumpu kepada bahagian-bahagiannya lah. Kalau makhraj, kita bincang makhraj saja dulu. Jadi dalam tempoh tu tuan-puan boleh refresh, boleh study ulang kaji, nak hafal dan sebagainya. Bila masuk bab sifat huruf, so tuan-puan tahu perbezaan di manakah yang dikatakan makhraj dan yang manakah dikatakan sifat itu nanti. Kalau tidak nanti, kalau masuk sifat je terus, makhraj masih lagi kita kata apa, yalah, faham tak faham kan. Orang kata apa, istilahnya apa, goyang-goyang lagi. Kan, goyang-goyang lagi, tak tahu, tak pasti. Tapi kalau kita dah ikuti satu persatu, kita dah ikut detail dan sebagainya, insya-Allah lah, mudah-mudahan kefahaman itu akan sampai dengan lebih baik. Wallahu alam. Okey. Pakai modul SMH yang sebelum ni dulu ustaz. Untuk modul kita sama je, cuma kita dah kemas kini lah. Kita dah rombak balik dari segi konten tu, tapi bendanya sama je. Kalau tuan-puan buka mana-mana modul ataupun kitab yang berkaitan dengan makhraj huruf, dia cerita benda yang sama. Cuma dari sudut olahan tu yang kita nak dapatkan. Betul tak? Dari segi point semua sama. Jadi insya-Allah mungkin ada yang dah join kan sebelum ni. So tak apalah. Ataupun next time nanti nak join lagi, silakan, tak ada masalah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah untuk pagi ni kita akan teruskan bacaan surah Kahfi terlebih dahulu. Seperti biasalah hari Jumaat kan, kita akan baca daripada ayat 1 hingga 10. Okey, daripada ayat 1 hingga 10. Alright. Jadi tanpa membuang masa lagi tuan-puan, kita mulakan dengan bacaan ulumul kitab. Dan terlebih dahulu, sama-sama kita betulkan niat kita, tajdid niat kita, insyaAllah. Alright. Supaya apa yang kita buat ini adalah satu perkara yang betul-betul diredai, dan tujuannya adalah untuk kita mendapatkan barakah, keberkatan tu. Itu yang paling penting lah. So niat tu kena betul, jaga diri, jaga adab masing-masing lah, insyaAllah nah. Kemudian kalau rasa nak komen tu, pastikan komen perkara yang berkaitan lah. Okay, komen atau komen perkara-perkara yang berkaitan, insyaAllah. Okay, so betulkan niat masing-masing, tajdid niat. Kita dahulukan tuan-tuan dan puan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan, kita teruskan untuk bacaan surah Al-Mulk. Siapa yang Al-Mulk, minta maaf, surah Kahfi. Okey, 1 hingga 10. Siapa yang ada Quran boleh bukalah muka surat 293 ya. Muka surat 293 insya-Allah. Baiklah, sedia semua? Kita mulakan, tarik nafas. InsyaAllah kita fokus pada bacaan kita, insyaAllah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Baik, selesai bacaan surah Kahfi ayat 1 hingga 10. InsyaAllah mungkin sahabat-sahabat yang baru masuk tak sempat bersama tadi, boleh baca kemudian lah. Okay, lepas ni boleh baca satu surah pun lagi baik. Okay, jadi tanpa buang masa lagi, jom kita teruskan bacaan semasa kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan. Ayat 203. Okay, ayat 203 surah Al-Baqarah. Muka surat berapa? Muka surat 32. Hari ni kita masuk muka surat yang terbaru lah. Semalam last kita berhenti pada muka surat 31 ayat 202 kan. Jadi kita masuk hari ni muka surat yang terbaru, insyaAllah. Okay, sahabat-sahabat yang baru masuk, yang belum tekan butang share, tekan dulu. Okay, jangan lupa bantu saya untuk sebarkan. Baik, jom sama-sama kita baca dahulu ayat 203 ini daripada wazkurullah fi ayyamim sampailah ilaihi tuhsyarun. Okey tuan-puan, tarik nafas. Ready? Sedia semua? Semua dah bersedia kan? Kita mulakan. 1,
2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Selesai bacaan kita bersama-sama untuk permulaan ni. InsyaAllah jom kita teruskan untuk sesi bedah membedah. Jadi tuan-puan relax. Kita punya pengajian ni santai saja. Jangan kerut-kerut muka tu, tenang-tenang aja, insyaAllah. Alright. Pastikan bersedia dengan nota-nota, okay, buku nota, alat tulis dan sebagainya lah. Okay, jom kita mulakan. Sedia nak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wadhkurullah. Baik. Tuan-tuan puan, di sini kita tengok ada huruf wa pada atas dan huruf zal yang sukun. Okey, pertamanya huruf zal ni makhraj dia kat mana? Hujung lidah dikeluarkan. Hujung lidah dikeluarkan sedikit saja. Waz. Okey, kemudian jangan tahan suara. Jangan tahan suara. Bila kita tahan suara kita, tuan-tuan puan, itu sebab berlakunya tawallud. Sebab kita menahan suara kita. Waz. Kita mematikan suara kita itu pada huruf zal. Dan sebenarnya huruf zal ni perlukan suara yang mengalir, suara yang terus mengalir. Wadhkurullaha fi wadhku. Nampak tak? Kalau kita tahan suara kita, itu yang menyebabkan berlakunya beranak tu. Bunyi yang beranak. Wadhkurullaha fi nampak? So jangan tahan, biarkan dia mengalir. Wadhkurullaha fi. Dapat tak? Faham kan maksud saya? Biarkan suara kita mengalir. Tu. Kalau kita tahan waz. Itu yang bunyi the belakang. Waz. Dan kita kena tahu itu bukan sifat bagi huruf zal. Huruf zal ni adalah huruf yang bersifat rakhawah, iaitu suara yang mengalir tadi yang saya sebut tadi. Okey. Baik, kita teruskan huruf kaf baris hadapan ku. Huruf ra baris depan ru. Okey, huruf ra baris hadapan ru, jadi kena tebal. Di sini terdapat kalimah Allah. Okey. Maka kalimah Allah ini perlu ditebalkan disebabkan sebelumnya terdapat huruf ra yang berbaris hadapan ru. Rullah. Okey. Wadhkurullaha fi. Huruf ha baris atas ha. Fi kita panjangkan 4 ataupun 5 harakat. Di sini kita tengok simbol mat bertemu dengan hamzah. Itu clue dia.
maka perlu dipanjangkan 4 ataupun 5 harakat. Okey, 4 ataupun 5 harakat. Kalau kita bincang tentang hukum di sini namanya mad jaiz munfasil. Okey, mad jaiz munfasil. Pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam 2 kalimah. Huruf mad dalam perkataan fi dan hamzah berada pada kalimah yang keduanya ayyam. Ya. Baik. Kemudian ya bersabdu ni. Ya bersabdu, pertama kita mesti pastikan bunyinya betul-betul menjadi. Okey, betul-betul menjadi. Menjadi tu tang mana? Menjadi pada bunyi sabdu tu. Ayya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'du. Okey. Ayya fi ayya. Nampak tak? Jangan kita abaikan sabdu tu. Dan bila kita nak membunyikan sabdu pada ya ni, jangan sampai suara kita tertahan. Itu pun satu pantang larang jugalah. Tertahan ni macam mana? Ai. Hilang terus bunyinya. Ai. Tu. Kan kita buat macam bunyi terenjut sikit. Contoh, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ayya. Tu tak mau. Tu tak mau. Bunyi-bunyi tertahan Robi tu tak mau. Okey, boleh. Ayya, biarkan lancar sebutan dia. Ayyamin ma'dudat. Boleh. Alright. Kemudian ya ni kita panjang 2 harakat lah. Ni alif mat, alif mat. Dan seterusnya mim mat, tanwin bertemu mim. Tanwin bertemu mim idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Sama aja, ya. Tanwin bertemu mim. Jadi kita dengungkan di sini secara sempurna. Ayyamin ma'. Okey, dapat bunyi dia nah. Kemudian huruf ain yang sukun, kita matikan dia, sempitkan di tengah kerongkong kita ni. Ayyamin ma'du. Jangan tahan suara kita. Contoh, ma'du, ma' bunyi hidung, ma' kan? Ma'. Pastikan bunyinya di kerongkong kita. Ya, boleh. Du. 2 harakat di sini, 2 harakat waw mad sebelumnya baris depan. Dat mad arid lis sukun. Kita boleh baca 2, 4 ataupun 6. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Okay, kita baca sama-sama, boleh? Kita mulakan dengan isti'azah. Kita berhenti di sinilah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Selesai. 2, 4, 6 Ayat ni saya kira dia tak ada yang rumit sangat lah. Senang sikit ayat ni. Seterusnya, faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih. Faman, nun mati bertemu ta, ikhfa hakiki. Ikhfa ni maksudnya sembunyi, tuan-tuan dan puan. Okay, sembunyi. Kita sembunyikan nun. Jangan sebab
Jangan sebat. Jangan sebut. Sebat faham pula ya. Jangan sebut nun, okey, tepat pada makhrajnya. Faman ta'ajjala fi faman ta'ajjala fi faman ta'ajjala fi faman ta. Okey, bila kita dah sembunyikan nun itu dan dalam masa yang sama ada unsur dengung, 2 harakat, dan yang paling penting sekali kita bersedia untuk menyebut huruf ta. Huruf ta ni bersifat nipis. Jadi dengung kita pun ni nipis. Faman ta. Jangan diangkat bunyi itulah. Contoh faman kita memberatkan dengung di situ, maka menyukarkan kita untuk menyebut huruf ta tu nanti. Percayalah. Kalau jadi pun memanglah jadi, boleh je nak sebut. Cuma bunyinya tu kurang cantik lah. Kan? Kurang cantik. Faman ta'aj. Okey, huruf ain. Ta'a. Sempitkan tengah ke rongkong. فمن تعجل في يومين تعجل. Jim bersabdu tu pastikan kita lakukan betul-betul lah ajja. Ta'ajjala fi la fi 2 harakat. Ni ada ya mad. Okey, huruf ya mad. Mana ya matnya ni Okey. Faman ta'ajjala fi yawmain. Apa dia kat sini? Bacaan lin, bacaan lunak, bacaan lembut. Yawmaini. Dua-dua ni bacaan lin tuan-puan. Yau mai, dua-dua ni. Yau dengan mai ni dua-dua disebut sebagai bacaan lin. Okey, bacaan lin, bacaan lunak, bacaan lembut ya. Baik. Yaumaini fala isma alaih. Ni fala. Nun baris bawah, ni 1 harakat sahaja. Fala misai bertemu hamzah. Jadi bila simbol mat bertemu dengan hamzah ni, kita dah tahu dah 4 ataupun 5 harakat. Betul? Panjangkan antara 2 kadar tu lah, 4 ataupun 5. Hukumnya apa? Mat jaiz munfasil. Yaumaini fala isma. Okey. Huruf sa tuan-tuan puan. Ni huruf sa ni. Kena buat apa? Kena keluarkan hujung lidah anda. Okey, keluarkan sedikit saja hujung lidah anda untuk huruf sa ni lah. Yang ada titik 3 tu. Yaumaini fala isma alaihi. Okey, nak berhenti situ ya. Fala isma alaihi. Huruf ain pada atas kita sempitkan alaihi. Lai bacaan lin. Tapi bila kita nak berhenti di sini tuan-tuan dan puan, okey, ada konsep dia sama macam ma'arif sukun. Kita berhenti pada akhir ayat ataupun akhir bacaan kita dan tengok sebelum dia. Ada bacaan mat tak? Kalau ada bacaan mat, ma'arif sukun lah. Okey, kalau begini kita berhenti pada ha dan sebelumnya terdapat bacaan lin. Saya ulang sekali lagi. Kita nak berhenti pada huruf ha. Okey. Dan kita tengok sebelum dia. Sebelum dia terdapat bacaan lin. Baru bacaan. Dan sekarang bila kita berhenti, isma alaih. Namanya disebut mad lin.
Jadi kesimpulan dia mad lin ni akan berlaku ketika berhenti sahaja, ketika waqaf, indal waqfi. Okey, ketika waqaf, ketika berhenti. Itu yang kita kena faham. Boleh? Fala ithma alaih. Begitu. Clear ke? Baik, kalau kita berhenti kat sini, mad lin lah. Kita boleh baca dengan kadar 2, 4 ataupun 6. 2, 4 ataupun 6. Fala ithma alaih. Baik, nak panjang je kat mana yang kata 2, 4, 6 tu? Alai. Tu bunyi. Dia bukan panjang pada la tu. Alai. Bukan. Alai. Ketika pada tempoh lin tu, bunyi yang berunsur lunak itu, di situlah yang kita panjangkan. Sebab tu namanya mat. Okey, panjangkan pada sebutan lai. Tengoklah berapa kadar yang kita nak baca kan. Itu sahaja. Fala ithma alaih. Baik, nanti kalau kita nak sambung balik, ambil daripada fala ithma alaih. Okey, kita teruskan dulu. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaih. Sama je tuan-puan, lebih kurang ayatnya ya, perkataannya. Wa man ta'akhkhara, nun mati bertemu ta. Nun mati bertemu ta ni apa hukumnya? Ikhfa haqiqi. Jangan sebut nun mati tepat pada makhrajnya. Kita sorokkan bunyi nun tu. Wa man ta. Dan dengung yang kita lakukan perlulah dalam keadaan yang nipis. Sebab apa? Huruf ta di sini huruf yang nipis. Jadi dia kena seiring. Wa man ta. Jangan angkat bunyi dia. Ingat kan saya ada sebut kat atas ni tadi contoh dia. Wa man ta. Jangan gitu. Relax je. Tenang-tenang. Wa man ta'akhkhara. Okey? Itu sahaja. Huruf ta beri atas ta, akha. Hamzah beri atas akha. Ni di sini terdapat huruf kha. Huruf kha ni bersifat tebal tuan-puan. Jadi jangan bunyi akha. Akha. Wa man ta'akhkhara. Wa man ta'akhkhara fala. Wa man ta'akhkhara fala. Kha tebal, ra pun tebal. Sebab apa ra ni tebal? Sebab baris atas. Itu sahaja. Fala ithma alaih. Ni sama macam perkataan di sini tadi. Tak ada beza pun. La dua harakat pula. La ni 4 ataupun 5 harakat. Sebab apa? Ada simbol mad bertemu dengan hamzah. Okey. Jadi bila kita tengok je keadaan tu, kita dah tahulah bacanya 4 ataupun 5 harakat. Fala ithma alaih. Ithma alaih. Ithma alaih. Ithma, huruf sa keluar ke ujung lidah. Ma'alaih. Ma'alaih. Sama je tuan-puan. Okey. Mat apa? Mat lin. Fala ithma alaih. Ithma alaih. Begitu. Okey, dapat tak? So 246 jugalah ya. Bila saya sebut mat lin ni 246 juga. Okey, jom baca. Kita ambil daripada faman ta'ajjala. Saya baca dulu nak. Ikut nanti saya berhenti macam mana. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فلا
إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. Begitu nah. Jom kita baca. Ready? 1, 2, mula. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. Kita ambil fala. 1, 2, mula. فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. Seterusnya, liman ittaqa. Ni pendek aja. Huruf lam baris bawah, li, ma, huruf mim baris atas, nitta. Huruf nun baris bawah ni terus masuk pada ta yang bersabdu dan kita akhiri dengan sebutan qa, 2 harakat. Tebal selamanya. Liman ittaqa. Okay, kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Liman ittaqa. Okay, dapat nah? Kemudian wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wattaqullah. Wow, terus masuk pada huruf ta yang bersabdu. Watta, jangan ta, watta. Tak perlu buang bunyi-bunyi orang putih tu ataupun sifat hams lah sebenarnya kan, nafasnya terlepas. Wat. Itu berlaku ketika waqaf. Ketika huruf ta bertanda sukun. Jadi di sini tak perlu. Biasa je. Wattaqullah. Begitu. Pada kalimah Allah ni kita tebalkanlah. Sebab apa? Sebab huruf qaf ni baru depan. Itu sahaja sebabnya. Wattaqullaha wa'lamu. Huruf ain kena sempitkan di tengah kerongkong. Tengah kerongkong kita ni kita sempit kan, tuan-tuan puan. Wa'lamu. Begitu. Kemudian huruf lam dari atas la. Lamu. Panjang berapa harakat ni? 4 ataupun 5 harakat. Sebab apa? Nampak tak ada simbol mat bertemu dengan hamzah ni? Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi Okay, nun bersabdu ni kita dengung 2 harakat lah kadarnya, wajibul gunnah. Di sini tadi saya lupa sebut, ini alif ziyadah tuan-puan. Alif ziyadah, alif tambahan yang ada di dalam penulisan tetapi tiada pada bacaan. Tidak ada pada bacaan, dia hanya ada pada tulisan sahaja. Okey, baik. Wa'lamu annakum mimmati bertemu hamzah. Mimmati bertemu hamzah ni apa? Izhar syafawi. Izhar ni jelaskan sebutan mim, jelaskan makhraj dia, jelaskan sifat dia. Itu kata izhar. Okey, baik. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi. Laihi, ya mati sebelumnya terdapat huruf berbaris atas, maka perlu dilembutkan bacaan, lunakkan. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ilaihi, hi, huruf baris bawah hi 1 harakat je.
tuhsyarun. Huruf ha pedas yang sukun. Tuhsya. 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 Itu bunyi dia ya. Jangan terubah pula huruf ha kan. Jadi ha pedas. Jadi ha simpul. Tuhsya. Pedas kan dia ya. Huruf shin pada atas sya. Kemudian run. Huruf ra pada depan ru. Kemudian bila kita nak berhenti pada kalimah nun ni. Pada perkataan nun ni. Okey. Kemudian kita tengok. Sebelumnya terdapat mad asli. Maka disebut sebagai apa? Ma'arid lis-sukun. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Itu dia. Ilaihi tuhsyarun. Okey, saya baca balik di awal tu nak. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Jom kita baca sama-sama. Wattaqullah. Okey, sedia? 1, 2, mula. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Sadaqallahul azim. Hari ni nampak betul-betul senyap kat komen ni. Tak ada langsung. Okey, saya nak tanya ni. Jelas ke? Cuba respon boleh? Ni seramai yang ada ni. Cuba respon. Clear ke tak clear? On ke tak on? Tuan-tuan perempuan. Ayat ni simple lah saya rasa. Saya lah. Tuan-puan wallahualam saya tak sure lah. Mungkin ada juga yang rasa susah kan. Tapi saya boleh kata nak dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, ayat ini merupakan ayat yang biasa didengari. Kemudian tidak rasa berbelit nak menyebutnya. Lidah tu tak berbelit lah istilahnya ya. Jelas. Tak ada soalan Selalu ada soalan. Soalan yang ni lah berkaitan dengan dalam ni. Ramai-ramai tulis. Jelas. Puan dia lewat hari ni ya. Tak apalah. Nanti kalau Dan tengok lah ulangan tu. Audio saya memang okey kan dia tadi. Tak ada masalah. Maksud saya jelas tu, jelas tak? Apa yang saya cerita ni? Bukan jelas suara saya nah. Okey, mantap. Jelas ini kau dapat dengar seorang-seorang baca ni bawa puas hati ya. Jelas dari IJN. Tuan Taj Yamani. Syafakallah. Andai ada ujian yang Allah berikan, kita doakan semoga diberi kesembuhan, kemudahan insyaAllah. Okey. So tak ada apa-apa soalan Okey, ada soalan. Puan Jusia. Ustaz, tak boleh nak lekat lah bunyi ikhfa hakiki bagi pertemuan nun mati, nun sukun dengan ta tu. Problematik. Tak melekat kat otak. Macam mana tu? Maknanya dari sudut apa, praktikal ke? Ataupun tak melekat tu maksudnya bila jumpa ayat ni
Maksud saya, apa yang saya faham daripada Puan Jusiah punya soalan ni, yang kata tak melekat tu maksudnya apa? Bila jumpa ikhfa hakiki, tak dibuat ikhfa ataupun buat ikhfa cuma tak jadi. Yang mana satu tu? Okey. Tak apa, nanti respon dulu Oh, dah faham tapi tak jadi. Okey. Maknanya bila jumpa hukum ikhfa hakiki ni dah tahu dah nak dengung ya tak? Dan sebenarnya soalan Puan Jusiah ni saya rasa dia mewakili kepada sahabat-sahabat yang lain juga. Saya yakin ramai yang macam ni sebenarnya. Jumpa ikhfa hakiki, hukum ikhfa hakiki, tahu dah nak dengung. Tapi bila nak praktikal tu, nak buat tu, mungkin timbul keraguan. Dalam hati ni duk berkata, jadi ke tak aku buat ni? Betul ke tidak? Dengung tebal ke? Nipih ni? Kan? Itulah yang timbul dalam kepala kita. Tapi apa-apa pun macam saya pernah sebut sebelum ni, untuk hukum ikhfa hakiki ni, iaitu pertemuan nun mati dan nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan 15 huruf. Okey, 15 huruf. Satu jaza sadaka fasiq datazin shazzin. Itu 15 huruf ikhfa hakiki. Jadi 15 huruf ikhfa ini, 5 daripadanya terdapat huruf yang bersifat tebal selamanya. Tu. Okey, ini asas yang kita nak kena tanam lah ni. Ya? Yang kita nak kena tanam ni. 5 huruf daripada 15 ni tadi terdapat huruf yang tebal. Apa dia? Huruf sad, dad, ta, za. Okey. Kemudian satu lagi apa? Sad, dad, ta, za, qaf. Sad, dad, ta, za, qaf. 5 huruf. Ghain dengan kha tak masuk sebab itu duduk dalam hukum izhar halqi. Jadi 5 huruf ni kita nak kena pegang dah. Apa yang kita nak kena pegang dan apa yang kita nak kena faham, dengung yang berlaku tu nanti, okey, dengung pada nun mati ataupun tanwin apabila bertemu dengan 5 huruf yang saya sebut tadi, huruf yang tebal, sad, dad, ta, za, qaf ni tadi, dengung kita sepastinya berbeza dengan bunyi yang 10 huruf yang saya tak sebut. Maknanya 10 huruf yang berbaki tadi, okey, yang 5 tebal kan, yang 10 tu huruf yang nipis. Maka kat sini kita ada nampak 2 martabat yang berbeza lah. Jadi dengung ni diterpecahkan kepada 2. Dengung tafkhim, dengung tarqiq. Dengung yang tebal. Dengung tafkhim ni maksudnya dengung yang tebal. Kemudian dengung tarqiq, dengung yang nipis. Okey, itu dia. Itu istilah dia lah. Jadi dia sebenarnya dari sudut kefahaman tu tuan-puan dah dapat dah, tuan-puan dah faham dah. Cuma yang selebihnya ialah bila kita nak buat tu kita sendiri pun tak tahu yang kita buat tu nipis ke tidak, yang kita buat tu tebal ke tidak. Betul tak kat situ? Jadi tuan-puan, sebab tu kalau dalam perbincangan ikhfa hakiki ni memang digalakkan sangat untuk orang kata apa, bertalaqi lah. Dia tuan-puan minta maaf lah ya, saya ulang-ulang perkataan tu kan. Talaqi memang itu je penyelesaian dia. Kita tak ada benda lain dah. Hatta warisan bacaan yang kita terima daripada tok guru kita sebelum-sebelum ni, okey, bacaan itu sendiri pun memang dapat daripada rantaian tu, talaqi tu, hasil daripada bertalaqi tu. Sebab tu kualiti bacaan boleh kekal sehingga hari ini. Sebab apa? Adanya tu talaqi tu. Okey, dia berterusan. Kalau dia terputus, maknanya dia mesti dah terputus dah tengah-tengah dulu. Selepas je wafat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lepas tu bila disampaikan kepada para sahabat dan para sahabat pun duduk diam je tak buat apa-apa, bayangkan kalau macam tu ya. Maka terputuslah kualiti ataupun kita kata apa,
kemuliaan bacaan Al-Quran yang bertepatan seperti mana ia diturunkan. Jadi dengan adanya talaqi, dia turun sampailah pada kita hari ini. Itu je jawapan dia. Dia memang tak ada jawapan lain. Saya boleh beritahu macam mana kalau saya bagi tahulah contoh ni kan. Yang ni. Baris yang pertama ni. Faman ta'ajjala. Saya boleh membunyikan. Tapi saya tak boleh nak expect tuan-puan akan dapat tangkap sepenuhnya apa yang saya cuba tunjuk tu. Tuan-puan mungkin dapat, alhamdulillah, itu rezeki. Tuan-puan dengar itu proses simai, pendengaran. Dengar, okey. Tu tuan-puan dapat copy bunyi dia. Dapat tiru. Alhamdulillah, jadilah. Kan? Dapatkan gambaran, bayangan bunyi itu macam mana. So bila dah dapat, maka dipraktikkan pada ayat-ayat yang lain. Itu sahaja. Okey, saya nak cerita lebih-lebih, dia pusing-pusing mana pun itu juga cerita dia. Faham tak tuan-tuan puan? Pusing-pusingnya itu juga. Kalau kata fala isma alaih 4 atau 5 harakat, dia pusing-pusing itu je, tak ada cerita lain dah pun. Cuma kadar mat tu macam mana nak bunyi tu, fala ke fala, nampak? Kat situ praktikal tu. Nak bunyi tu macam mana? Adakah bunyi yang mengiring? Fala. Kalau kata nakkan bunyi lahjah Arab dan sebagainya. So, ada orang beranggapan, lahjah Arab. Kena bunyi sengit sikit lah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Buat suara macam tu. Contoh. Dia kefahaman yang diterima tu macam mana. Okay, jadi apa-apa pun talaqi. Itu je. Saya itulah. Sebab kadang-kadang kita ni hanya tertumpu bila kita, contoh kita dengar orang Arab baca ya. Orang Arab. Kadang-kadang kita cepat beranggapan, Tok Guru saya pernah bagi tahu tau. Orang Arab baca Quran pun belum tentu betul, faham tak? Orang Arab yang baca Quran pun belum tentu betul, walaupun bahasa Arab tu adalah bahasa kegunaan harian mereka. Jadi tak sama sebenarnya. Apa-apa pun berbalik kepada ilmu. Faham tak? Berbalik kepada ilmu. Percaya tak kalau saya kata ada je orang Arab yang tak erti baca Quran, tapi dia sangat mengaibkan lah kalau ikut kalau sebab itu antara bahasa mereka. Macam kita ngaji bahasa Melayu, adakah kita mahir tentang syair-syair yang ada, syair bahasa Melayu, okey, pantun-pantun kan? Kalau kita bukan ahlinya, maka kita takkan mampu berhujah ataupun bercerita tentangnya. So samalah Al-Quran. Jadi sebab tu kena ada panduan yang betul untuk kita ikut dan untuk kita faham. Itu sahaja. Boleh nak? Pengetahuan makhraj huruf pun ada kaitannya juga ya Ustaz. Yes. Memang ada kaitan. Makhraj huruf mesti ada kaitan. Dia tak boleh kata tak ada kaitan. Sebab tajwid ni kita kena faham, tajwid ini bukannya semata-mata membincangkan hukum nun mati ataupun mim mati, hukum mat. Itu bukan tajwid tuan-puan. Dia sebahagian daripada tajwid. Tapi kalau kita tanya, kalau kita membahaskan apa itu tajwid, apa yang ada dalam tu, makhraj huruf, sifat huruf, tu je. Cuma masyarakat kita sekarang ni faham tajwid ni belajar benda ni lah. Nun mati, mim mati. Yes, betul. Bukanlah kata salah. Cuma nak kena faham secara keseluruhan. Apa itu tajwid? Sifat huruf, makhraj huruf. Dua tu je. Okay? Kalau ditanya, betul-betul lah apa seperti mana yang dituliskan di dalam kitab. Apa itu tajwid? Makhraj huruf, sifat huruf. Tuan-tuan perempuan, kalau nak tahu, yang kita duk bincang, nun mati bertemu dengan sekian-sekian huruf, mim mati bertemu dengan ni, huruf mat bertemu dengan ni, itu semua sebenarnya termasuk dalam sifat huruf. Disebut sebagai sifat aridah, sifat mendatang. Mungkin ada yang baru tahu bila saya sebut ni, betul tak? Sebab benda ni tak didedahkan dan bukan kepentingan pun. Sebab
dia dah dipecahkan kepada satu pengkhususan yang lebih memudahkan masyarakat untuk faham. Tapi hakikatnya yang kita duduk belajar nun mati mim mati itu semua sifat. Itu semua sifat. Faham tak? Nun mati bertemu dengan mim contoh ya, macam ni. Nun mati bertemu ta. Kita sebut ikhfa hakiki, yes. Itu yang ma'ruf apa yang kita belajar. Tetapi sebenarnya apa yang berlaku di sini ialah sifat. Sifat yang mendatang. Kenapa kata mendatang? Sebab bunyi asal dia faman ni. Faman. Contoh ni faman man nun mati. Asal bunyinya faman. Itu sifat asli dia. Tapi bila kata sifat yang mendatang, aridah ni tadi, faman, nampak? Sifatnya berubah. Dan berubah jika adanya sebab. Apa sebab dia? Sebab dia bertemu dengan ta. Dan akan hilang jika tiada sebab. Faham tak? Akan hilang jika tiada sebab. Okey? Sekarang ni kita tahu, oh dia dengung dan perlu diikhfakan apabila dia bertemu dengan ta dan kumpulannya lah huruf-huruf yang 15 tu, huruf ikhfa. Jadi selok-belok tajwid ni apa yang kita kena faham itu dia. Kadang-kadang orang kata tak apa lah ustaz, saya dah tahu dah huruf kan, saya dah tahu dah huruf, saya tak tahu tajwid je. Jadi benda ni sebenarnya kita nampak bahawa oh, adakah masyarakat beranggapan ianya terpisah, benda terpisah? Sebenarnya tak. Okey, ianya tidak terpisah. Boleh faham nak? Okey, tu sifat huruf tu. Cuma jarang didedahkan lah. Saya pun tak cerita benda ni. Cuma sekarang ni bila kita membawa satu perbincangan, so saya nak fahamkan tuan-puan. Maknanya tak ada istilah sebenarnya kalau kita kata, ustaz saya dah tahu huruf, saya cuma tak tahu tajwid je. Sedangkan makhraj huruf tu tadi yang cerita bab huruf itu sebenarnya merangkumi dalam perbahasan ilmu tajwid. Itu dia. Itu adalah ilmu tajwid yang luas dan menyeluruh sebenarnya. Okey, yang saya sebut suara tertahan, suara terlepas, itu sifat asliyah. Sifat asli. Sifatnya ada dua, asliyah dengan Allahumma salli ala Muhammad. Yang saya sebut tadi tu sifat asliyah dan sifat aridah, sifat mendatang. Okey? Sifat asli, tu dia. Sifat asli ataupun sifat yang mendatang. Jadi bila kita jelas dua ni, dah selesai dah sebenarnya. Sebab dalam rukun ilmu tajwid itulah dia, rukun tajwid 3 je yang penting. 3 rukun tajwid yang penting: makhraj huruf, sifat huruf, praktikal, riadah. Tu je. Selesai 3 ni, clear lah. Dan seterusnya berlatih lah. Okey. Ustaz, kalau kita bertalaqi cara video call boleh diterima ke? Tak ada masalah. Kan, selagi mana ilmu itu sampai, selesailah. Dia janji ilmu tu sampai. Lain lah kalau video call tapi mic tak buka kan, contoh. Tengok muka je. Bentuk mulut lah. Itu lain lah. Faham tak? Gurau je. Tapi ceritanya kalau ada suara sampai benda tu pada kita, insyaAllah clear lah. Ada cara mudah ke ustaz untuk faham lagi cepat? Ada cara mudah ke? Ada cara mudah ke? Wallahu ta'ala alam. Saya pun tak pasti ada cara mudah ataupun tidak. Dia kena rajin baca kitab. Rajin baca, banyakkan buat perbandingan daripada karangan syekh ini, karangan orang ni. So kita bandingkan. Biasanya saya macam itulah. Saya akan buka-buka kitab, saya akan baca. Dan kalau setiap kitab yang saya baca tu semua poinnya sama, maka saya pun lega lah. Tapi kalau ada kitab-kitab yang saya baca, poin ni kenapa nampak macam lain sikit? Bukan lain sebab salah, tapi lain sebab dia punya penerangan tu nampak macam kita rasa nak tahu lagi apa yang dia nak bagi tahu sebenarnya. So saya akan rujuk guru-guru saya semula. Sampai suatu tahap bila dah tahu, so dia saya pun tak tahulah. Dia macam dia terus melekat lah benda tu. Dan yang paling penting keinginan lah, itu je. Kehendak.
kita berkehendak, insya-Allah kita dapat. Itu je kita yakin lah. Orang yang usahanya lebih, dapatnya lebih. Kalau usahanya takat itu, dapat itu je lah. Dia bergantung kepada kita sebenarnya. Kalau kata cara mudah tadi, itulah dia. Okey. Boleh nak? Itu saja. Ustaz ulangi lagi sifat tajuk yang 3 tu. Sifat tajuk yang 3? Apa tu? Yang mana tu? Sifat tajuk yang 3 ke rukun? Rukun tadi ada 3. Makhraj huruf, sifat huruf. Okey. Sifat asli, sifat aridah, riyadah. Dia sebenarnya ada 5 kalau ikut kan. Semuanya ada 5 lah. Yang saya sebut tadi tu poin penting je. Dia ada 5. Yang pertama makhraj huruf. Okey, siapa yang sudi untuk tulis silakan. Terima kasih. Makhraj huruf yang pertama sifat asliyah. Okey. Sifat asliyah. Kemudian sifat aridah. Sifat asli ni sifat yang memang ada pada huruf tu. Sifat asli, tulen, original. Kemudian yang ketiga tadi sifat aridah, sifat yang mendatang. Itu yang ketiga. Dan yang keempat kita ada riyadah. Riyadah ni latihan. Okey. Latihan. Dan yang kelima apa? Talaqi musyafahah. Itulah dia. Perjalanan bagi seseorang untuk mendalami ilmu Quran, inilah 5 perkara yang perlu difahami. Begitulah. Dan orang kata kalau nak jadi guru Quran pun, inilah antara elemen yang paling penting sekali. 5 rukun ni kena lepas dululah macam tu. Tapi bukanlah menjadi penghalang kepada tuan-puan yang mungkin ada yang menjadi guru pada anak-anak. Tak apa, silakan teruskan. Itu titik permulaan lah sebenarnya. Dia tengok, dia level guru ni pun banyak tuan-puan. Saya ni kira kalau saya nak dibandingkan guru Quran yang lain ni, saya ni kira yang paling rendah lah kiranya. Dia ada yang peringkat biasa, sederhana, peringkat tinggi. So saya ni, yang saya ajar ni kiranya yang level biasa lah tuan-puan, level rendah. Ada lagi yang hebat-hebat, yang level tinggi. Boleh faham tak? So macam tu. Dalam peringkat muallim, seorang guru pun dia ada peringkat-peringkat dia. Disebut mubtadi', mutawassit. Kan, mubtadi' ni maksudnya peringkat permulaan. Sama juga kitab. Kitab kan ada kitab yang levelnya rendah, bila baca tu senang nak faham. Tu naik pula level yang tengah-tengah, naik pula lagi. Padahal dia menceritakan benda yang sama, tapi kupasan dalam tu berbeza. Yang mana sesuai dengan kita. Itu yang kita kena pilih. Kan macam kita nak beli kitab tajwid. Mana kitab tajwid yang kita beli dan kita rasa mudah untuk ikut, bersesuaian dengan level kita. Kalau kita beli yang peringkat tinggi punya, percayalah, kita beli tu, kita selak 2 hari je. Lepas tu elok duduk dalam rak tu 5-6 tahun, berabuk-rabuk. Sebab apa? Sebab kita tak rasa, yalah, sebab dia tak seiring dengan apa yang sepatutnya. Itu dia lah. Baik, Alhamdulillah. So, insyaAllah terima kasih tuan-puan. Dan saya minta maaf lah kalau saya bercerita ni bukan sebab saya nak bagi tahu, alah Ustaz, kami ni dah senja Ustaz. Kalau kata Tuan Zaini tu dah apa? Umur dah orin. Saya pun tak faham apa orin tu ya. Tapi dia bukan cerita itu kan. Saya faham tuan-puan mungkin ada yang, yelah, yang menonton saya ni peringkat yang berbeza. So, ada yang kata, Ustaz, saya ni memang niat nak baca je, tak apalah mana. Cuma saya cerita ni supaya kita tahu apa matlamat kita sebenarnya. Kita nak letakkan Quran ni kat diri kita ni sampai tahap yang macam mana. Itu sahaja. Itu saya kata tadi, siapa yang berkehendak insya-Allah dia akan dapat. Itu je kunci dia. Kita nak mesti akan dapat tuan-puan. Macam mana tuan-puan boleh berusaha nak dapat pinggan mangkuk yang lawa untuk disusun dalam almari? Ingat tak peristiwa tu macam mana berlaku? Macam mana tuan-puan boleh ada langsir yang lawa yang digantung di rumah? Macam mana tuan-puan boleh renovate
rumah tuan puan sampai dalam keadaan yang cantik. Sebab apa? Tuan puan nak. So apa yang kena buat, langkah-langkah dia? Kenalah ada duit. Kalau tak ada duit, kena cari duit. Nampak? So dia ada step-step dia untuk nak kita memiliki apa yang kita nak tu. Kepuasan tu akan tiba bila kita dah selesai step-step tadi, ikut flow dia. Mana mau nak lansir, berzikir tu je, nak lansir lawa. Tapi tak ada pula keluar rumah ke, buka Shopee ke, tengok belik-belik dulu ya. Tengok kat grup Facebook ke, lansir yang paling lawa 2021 contoh. Ni saya bagi contoh je lah. So nampak tak? Bila berkehendak kita akan ni. Okay? Boleh nak? Itu sahaja, insyaAllah. So usaha lebih sikit nak? So insyaAllah sama-sama kita doakan dalam kita kelompok yang kecil ni. Saya boleh anggap kita kelompok kecil tuan-tuan. Saya bukan orang famous pun. Orang nak tengok selalu tak. Cuma ingat matlamat kita tu macam mana. Kalau saya fikir nak kejar ramai orang baru saya nak aktif untuk mengajar, tak. Sampai bila? Tak jadilah kan. So saya pun kena betulkan niat saya tu. Sebab tu saya sebut semalam, kita tak ramai tuan-tuan, tapi kita ada. Tu je. Okay, kita tak ramai tapi kita ada. Okay, InsyaAllah. So itu saja. Terima kasih semua. Tadi Tuan Zaini ada sebut, ada tanya tentang huruf H, H bedas. InsyaAllah untuk H bedas ni dia datang daripada sikit lagi. Huruf H ni daripada makhraj kerongkong. So H. Bila kita nak matikan H, wa'alamu annakum ilaihi tuhsyarun. Tuhsya. Kan? Jadi apa yang kita nak kena buat? Kena sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. Sempitkan. Baik, tuan-tuan dan puan, bila tanya tentang huruf H, macam mana nak bunyi? Itu je jawapan dia. Betul tak? Baik, sekarang ni tuan-puan dah faham apa yang saya sebutkan pada tuan-puan. Tuan-puan pun tahu, huruf H tengah kerongkong, lepas tu nak kena sempitkan. Baik, benda tu dah sampai dah. Sekarang, macam mana tahu kita buat jadi ataupun tidak? Nampak? Sebab tu saya sebut apa tadi? Talaqi. Kena ada orang semak dan dengar. Jadi ke tidak yang kita buat tu? Itu je lah kunci dia. Faham tak? Kan? Macam ni saya boleh sembang je lah. Saya bagi tahu. Okey, huruf H macam ni bunyi dia. Huruf Ta. At. Ada sifat hams sedikit. Macam mana yang dikatakan sedikit tu? Begitu. Boleh nak? InsyaAllah. Jangan sampai dah hitam. Okay. So InsyaAllah siapa yang join seminar makhraj huruf, esok kita akan bertemu. Mungkinlah ada sedikit sebanyak yang kita boleh dapat input. Tak dapat semua pun tak apa, dapat sikit pun jadilah tuan-puan. Kan? Kita memang kita kena ada matlamat tu, tapi kita kena akur lah. Kita kena terima hakikat dengan keadaan kita sekarang ni yang macam mana dan sebagainya. So saya rasa itu saja. Dah banyak benar saya bercakap ni. Sekarang ada yang rasa tak selesa pula dengar saya bercakap macam ni banyak kan. Kan ustaz ni nak ajar ngaji ke nak membebel? Contoh. Tak ada kot lah. Baik. So kita akhiri dengan bacaan ni. Kita baca sama-sama, boleh? Tajmani bukra, InsyaAllah bukra. Uqabilukum ghadan InsyaAllah. Okay. Okay, jom kita mulakan. Jangan keluar lagi tuan-puan. Kita baca dulu sama-sama nah. Ingat ke lagi tu yang saya share tadi?
Baik. Sedia semua? Tarik nafas, okey. Lupakan segala perkara-perkara yang tidak penting, yang tidak perlu. Okey, tolak tepi. Kita teruskan. Okey. Tarik nafas. Ready. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. Okey, kita baca sekali lagi. Kita baca lagi, laju sikit nah. Tempo laju sikit. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, pada pagi ni rasa macam lain sikit. Banyak juga saya rasa benda saya share pada tuan puan ni. Kan? Dan sebenarnya benda yang saya share tu benda yang sama sebenarnya kalau ikutkan. Benda yang sama. Tapi tak apa. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan walaupun benda yang sama, kita mohon agar ianya kekal. Kita harapkan ianya kekal dalam ingatan kita, insyaAllah. Saya doakan tuan-puan berjaya dunia akhirat. Doakan saya, doakan Izzy Ngaji agar terus berkembang. Okay. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat membentuk lagi masyarakat di luar sana, okay, untuk mereka kenal dengan Al-Quran, untuk cinta dengan Al-Quran, untuk bersahabat dengan Al-Quran, untuk berdamping dengan Al-Quran. Kita doakan sama-sama. Dan jangan lupa untuk doakan ahli keluarga tuan-puan juga. Okay. Dia sebenarnya cabaran yang paling besar ialah pada ahli keluarga sendiri sebenarnya kalau ikutkan. Saya yakin tuan-puan faham apa maksud saya. Kita nak buat benda baik ini, antara cabaran paling besar ialah kita nak berdakwah dengan ahli keluarga kita sendiri. Itu hakikat yang tak boleh dinafikan. InsyaAllah kita cuba sedaya upaya, kita bantu diri dan keluarga kita. Mudah-mudahan
Allah nampak usaha kita itu dan memberikan keizinan kepada kita, kepada ahli keluarga kita untuk bersama dalam satu suasana yang memang sepatutnya, yang memang dianjurkan, memang digalakkan bagi kehidupan seseorang Muslim, insyaAllah. Allah Ta'ala alam. Saya mohon maaf andai ada salah silap dalam pertuturan saya. Kita jumpa pada minggu hadapan, hari Isnin, insyaAllah. Dan kepada mereka peserta seminar, kita jumpa pada esok hari, insyaAllah. Pastikan dalam keadaan yang baik-baik saja esok. Okay, pastikan phone, cas, apa yang tengok ikut laptop, TV ke, tak kisahlah kan. Pastikan semuanya okey. Dan kalau ada speaker, gunalah speaker supaya mendapatkan audio yang lebih baik, lebih mantap gitu. Okey. Tak ada apa dah. Saya undur diri dahulu. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah was suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi. Salam Jumaat buat semua, insya-Allah. Sembahyang Jumaat pun dah tak ada masalah, semua dah boleh. So, selamat menunaikan solat Jumaat kepada sahabat-sahabat yang kaum lelaki. Kan, ramai ke lelaki yang bersama dengan kita ni? Kalau ada ni memang mantap lah. Yang saya kenal Tuan Zaini, Tuan Suhaimi. Kemudian ada lah nama-nama yang saya terlupa kan nak sebut tu kan. Tak apa. Kita tak ramai tapi kita ada, InsyaAllah. Okay, jangan lupa hashtag kita Santai Tapi Sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Tuan-tuan dan puan, say thanks to Allah. Ucapkan terima kasih kepada Allah kerana memberi keizinan kepada kita sehinggalah hari ini. Okay, jumpa lagi. Saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak layan lagu-lagu yang menyentap diri, menyentap jiwa, jangan keluar lagi, tunggu Ustaz. Kita layan layan dulu lagu Mukmin Sejati. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya kerana parutnya
masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita, payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora